Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tajuk asas komunikasi. Apa itu komunikasi? Kita akan kupaskan dengan lebih lanjut dalam pembentangan kami sebentar lagi. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada saya selaku ketua kumpulan, Nur Syazwani Iliana binti Muhammad Syukri. Seterusnya, saudari Eli Syahira binti Mat Siddiq. Seterusnya, saudara Muhammad Harif Fikri bin Abdul Kahar dan saudara Muhammad Rozaini bin Osman dan juga saudari Nukaria binti Muhammad Khalid. Baiklah, seterusnya, isi kandungan yang terdapat dalam asas komunikasi adalah: yang pertama, definisi asas komunikasi. Yang kedua, elemen dan proses komunikasi. Yang ketiga, jenis-jenis komunikasi. Yang keempat, fungsi dan kepentingan komunikasi. Yang kelima, halangan-halangan komunikasi. Yang keenam, kesimpulan. Seterusnya, pengenalan akan dibentangkan oleh saudari Eli Syahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Eli Syahira binti Mat Siddiq. Sekarang saya akan menghuraikan dengan lebih lanjut apa itu komunikasi. Takrifan umum menganggap komunikasi sebagai satu proses interaksi dan perkongsian makna, pertukaran idea, pendapat atau perkongsian maklumat sama ada secara bertulis, simbol, bunyi-bunyian atau pertuturan baik yang disampaikan secara bersemuka ataupun secara alamaya. Komunikasi sama je maksud dengan interaksi dan juga perhubungan. Okey, sekarang kita beralih kepada takrifan komunikasi. Yang pertama, takrifan oleh Wood. Di sini Wood menyatakan yang proses komunikasi itu berterusan dan sentiasa mengalami perubahan, sukar ditentukan bila ia bermula dan berakhir, dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Macam kita sembang dengan kawan kita, perasan tak kalau kita menyembang tu, kita tak perasan pun yang kita sedang beralih daripada satu topik ke satu topik yang lain. Kita tak ingat pun bila kita start sembang pasal topik tu dan bila topik tu habis. Okey, seterusnya, komunikasi berlaku dalam sistem yang berkait rapat. Sistem wujud dari sistem kecil seperti sebuah keluarga sehinggalah sistem yang lebih besar seperti organisasi, komuniti dan bangsa serta budaya yang diamalkan. Di sini, Wood menyatakan yang sistem wujud dari sistem kecil seperti keluarga. Logiklah kan apa yang Wood nyatakan. Sebab contoh, kita bangun je daripada tidur, mesti kita berdepan dengan keluarga kita dulu. Sebelum kita keluar, pergi kerja ke, pergi pasar ke, di mana kita akan berdepan dengan orang ramai seperti komuniti. Okay, seterusnya, komunikasi bersifat simbolik. Ia melibatkan simbol yang berbentuk abstrak dan kabur maksudnya. Makna juga amat penting dalam komunikasi untuk menerangkan sesuatu fenomena. Makna juga dapat dilihat melalui simbol. Makna dalam komunikasi dapat dilihat dari dua tahap, iaitu tahap kandungan makna dalam mesej dan juga tahap hubungan makna, iaitu apa yang dinyatakan tentang hubungan komunikator dan mesej. Kalau kita nak bercakap dengan orang, biar kita tahu apa yang kita cuba nak sampaikan, barulah orang faham. Okay, seterusnya takrifan oleh Verdeber pula. Komunikasi merupakan proses membentuk dan berkongsi makna dalam perbualan tidak formal, interaksi berkumpulan atau pengucapan awam. Proses komunikasi itu melibatkan komunikator macam saya yang tengah bercakap ni, konteks apa yang saya sedang paparkan kepada anda, mesej, saluran, elemen gangguan iaitu bising dan maklum balas. Seterusnya, takrifan oleh Gamble. Komunikasi didefinisikan sebagai proses pemindahan makna sama ada secara sengaja atau tidak. Gamble mengaitkan pengalaman dengan perlakuan yang diperhatikan dan tanggapan terhadap perlakuan tersebut. Jika perlakuan itu dihantar sebagai mesej atau ianya memberi kesan kepada perlakuan seseorang yang lain, bermakna komunikasi telah berlaku. Jadi, Gamble cakap yang komunikasi ini akan berlaku kalau perlakuan kita itu memberi kesan kepada orang lain. Yang seterusnya, takrifan oleh Hybels and Weber. Komunikasi merupakan proses perkongsian idea, maklumat dan perasaan yang melibatkan pertuturan, penulisan, perlakuan, pergerakan badan dan gaya.
Apa sahaja reaksi yang memberi makna terhadap mesej merupakan komunikasi. Akhir sekali, takrifan oleh Trenholm. Pengertian komunikasi daripada 3 sudut perspektif, iaitu sudut psikologi, konteks sosial dan pragmatik. Beliau mendefinisikan komunikasi sebagai konsep untuk melihat bagaimana manusia menggunakan simbol yang berbentuk perkataan untuk memberi maksud yang akan dikongsi dengan orang lain. Dari sudut psikologi, makna komunikasi ini difokuskan pada apa yang berlaku dalam minda kita masa kita hantar dan juga terima mesej tu. Dari sudut perspektif konteks sosial pula, di mana kita sebagai manusia, kita gunakan perantara yang wujud dalam budaya kita yang membentuk satu gambaran. Perspektif ni dia fokus pada hubungan antara komunikasi dan juga budaya yang dikongsi. Perspektif pragmatik pula berbeza daripada dua tu, di mana ia melihat komunikasi sebagai sistem yang saling berkait dan juga melibatkan tindakan kita sendiri yang akhirnya membentuk corak tertentu. Sebab tu manusia ni dia ada style komunikasi masing-masing tau. Okey, daripada situ terbuktilah apabila kita berkomunikasi ataupun berhubung antara satu sama lain, kita sebenarnya nak wujudkan kesamaan, atau dengan kata lain lah kan, apabila kita berinteraksi dengan orang, kita akan cuba berkongsi pemikiran kita atau apa sahaja untuk mencari kesamaan. Nak capai kesamaan dalam interaksi amatlah penting, sebab kalau tak ada kesamaan, salah faham atau communication breakdown mesti akan berlaku. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Harap kamu semua boleh hadamlah apa itu komunikasi. Jadi saya serahkan kepada saudara Zaini untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada sidang penonton yang dihormati sekalian. Terima kasih diucapkan kepada saudari Eli Syahira di atas perkongsian beliau yang cukup ringkas dan padat. Saya, Muhammad Ruzaini bin Rosman, ingin berkongsi kepada anda semua, para pelajar, mengenai elemen-elemen dan proses komunikasi. Terdapat 6 elemen dalam komunikasi. Yang pertama, penerima. Penerima boleh terdiri daripada seorang individu atau sebuah kumpulan kecil atau sebuah organisasi ataupun sebilangan besar orang seperti masyarakat. Penerima yang baik seperti para pelajar sekalian akan sentiasa peka terhadap maklumat yang ingin disampaikan. Penerima harus memahami bahasa yang digunakan oleh penyampai agar proses komunikasi berlangsung lebih lancar dan berkesan. Yang kedua, mesej merupakan intipati dalam proses komunikasi. Mesej terdiri daripada simbol-simbol yang berkalisan atau perkataan lisan yang digunakan oleh penyampai atau sumber untuk menyampaikan sesuatu maklumat dan makna. Mesej juga terdapat yang tersurat dan yang tersirat. Bagi contoh, dalam satu teks yang panjang, penerima akan dapat memahami mesej yang tersurat dan tersirat. Tersurat ini bermaksud jelas, nyata, mudah difahami. Manakala yang tersirat bermaksud sukar untuk difahami ataupun mesej yang berselindung dalam isi kandungan yang panjang itu. Yang ketiga, saluran. Saluran boleh ditakrifkan sebagai satu alat atau perantara yang menyalurkan mesej daripada penyampai atau sumber kepada satu ataupun lebih penerima. Pemilihan saluran menentukan keberkesanan komunikasi. Saluran terbahagi kepada 3, iaitu saluran bersemuka, interpersonal, face to face, saluran perantara, iaitu televisyen atau radio, saluran melalui mesej tanpa lisan, iaitu bahasa isyarat. Jadi, setiap saluran tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang keempat, maklum balas. Maklum balas merujuk kepada reaksi atau respon penerima apabila menerima sesuatu mesej daripada penyampai ataupun sumber.
Maklum balas boleh terdapat dalam bentuk lisan atau bukan lisan. Contoh, tindakan berdiam diri juga merupakan satu bentuk maklum balas. Maklum balas ini penting agar dapat menentukan keberkesanan mesej dan kelangsungan proses komunikasi yang sedang berlangsung. Seterusnya, yang kelima, penyampai. Proses komunikasi bermula daripada penyampai atau sumber yang mempunyai maklumat yang ingin disampaikan. Terdapat 4 ciri penyampai yang berkesan, iaitu yang pertama, penyampai yang mahir dalam berkomunikasi. Kedua, penyampai yang mempunyai sikap yang selari atau seiring dengan penerima. Yang ketiga, penyampai yang mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi terhadap maklumat yang disampaikan. Dan yang terakhir, mempunyai kedudukan dalam masyarakat ataupun status. Penyampai juga harus mempunyai 4M, iaitu memahami, menghayati, menghafal dan melafaz. Penyampai harus memahami isi kandungan yang disampaikan, haruslah menghayati isi kandungan yang disampaikan dengan penuh emosi, dan penyampai harus mempunyai ketajaman fikiran dan kelancaran ketika menyampaikan suatu mesej. Yang terakhir, penyampai harus mengeluarkan perkataan dengan penuh yakin. Terdapat 3 jenis gangguan, iaitu gangguan dalaman, luaran dan semantik. Gangguan dalaman ini berpunca daripada keadaan psikologi yang tak stabil dan terganggu. Seterusnya, gangguan luaran. Gangguan luaran ini didapati secara fizikal seperti bunyi atau bising. Seperti bunyi lalu lintas akan menghalang penerima mendengar dengan jelas. Dan yang terakhir, gangguan semantik. Gangguan semantik ini wujud akibat faktor bahasa dan penggunaan perkataan yang tidak dapat difahami oleh penerima. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Zaini di atas penerangan yang cukup padat sebentar tadi. Baiklah, izinkan saya, Nurhairiah binti Muhammad Khalid, untuk mengambil alih dalam menerangkan tentang isi seterusnya, iaitu jenis-jenis komunikasi. Terdapat 5 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kumpulan. Yang keempat, pengucapan awam. Dan yang kelima, komunikasi massa. Komunikasi intrapersonal. Seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar yang saya sertakan, ia menunjukkan komunikasi yang berlaku dalam diri seseorang itu sendiri. Keadaannya melihatkan seseorang itu sedang berfikir tentang sesuatu perkara ataupun bermonolog dengan dirinya sendiri. Seterusnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi ini melibatkan 2 atau lebih individu. Ia bersifat terus, iaitu bersemuka dan tidak melibatkan perantaraan. Ia berlaku secara bersahaja, iaitu dalam keadaan tidak formal. Yang ketiga, komunikasi kumpulan. Komunikasi ini berperanan untuk membuat sesuatu keputusan dan perlu dipatuhi oleh semua ahli. Ia berlaku dalam 2 situasi, iaitu sama ada formal atau tidak formal. Seterusnya, pengucapan awam. Berdasarkan gambar yang saya sertakan, kita dapat lihat bahawa komunikasi ini memerlukan seseorang itu bercakap di halayak ramai. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa memerlukan platform media massa seperti akhbar, majalah, radio dan televisyen
untuk menyebarkan sesuatu perkara kepada umum. Ia berbentuk sahala dan jika berlaku tindak balas, ia akan mengambil masa. Baiklah, seterusnya penerangan ini akan diambil alih oleh ahli kumpulan saya, iaitu Saudara Harith. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Khairia bagi penyampaian tentang jenis-jenis komunikasi tadi. Saya, Haris Fikri, ingin menyampaikan tentang kepentingan komunikasi. Bagi interpersonal, poin pertama adalah kemahiran mengawal keadaan dalam diri, iaitu emosi. Ia adalah kerana apabila kita berkomunikasi seorang diri, ia bertujuan untuk memberi pendapat tentang diri kita. Oleh itu, ia dapat mengawal emosi kita dari memikirkan kesilapan yang kita lakukan. Poin yang kedua adalah kemahiran menguasai dalaman diri, iaitu karakter. Berkomunikasi dengan diri sendiri dapat mengetahui karakter dalam diri dan juga perwatakan kita. Poin yang ketiga, ia juga dapat membentuk imej diri yang positif dari segi pemikiran. Sebagai contoh, apabila kita berkomunikasi secara interpersonal, ia dapat memberi fokus terhadap perkara yang akan kita lakukan dan juga dapat mengenal pasti apa yang kita boleh ubah untuk diri kita. Poin yang keempat adalah ia mampu mengelakkan kita daripada aktiviti yang tidak berfaedah seperti gejala sosial. Poin yang terakhir, ia dapat memberikan kita keyakinan dalam komunikasi secara intrapersonal. Untuk intrapersonal pula, kita akan mendapat maklumat melalui seseorang individu. Ia juga dapat membina kesefahaman antara kita dengan individu tersebut. Dengan komunikasi secara intrapersonal, ia dapat membina identiti diri dan juga individu lain akan mendapat mengetahui tentang kepribadian kita. Seterusnya adalah, ia juga dapat meningkatkan hubungan antara kita dengan keluarga maupun rakan sekerja. Dengan berkongsi maklumat bersama seseorang individu, ia dapat meningkatkan kesihatan fizikal dan juga emosi kita. Untuk komunikasi kumpulan pula, poin yang pertama adalah kita akan mendapat perhatian dan juga pendapat daripada semua ahli kumpulan kita. Ia dapat mewujudkan perasaan kepercayaan dan juga semangat dalam ahli kumpulan. Sebarang masalah atau isu-isu yang berbangkit akan mudah untuk diselesaikan. Akhir sekali, ia akan memudahkan kita untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Untuk pengucapan awam, yang pertama adalah ia dapat memudahkan penerimaan idea kita. Seterusnya, ia dapat memudahkan idea yang disampaikan kepada ramai orang dalam jangka masa yang amat pendek. Ia juga dapat membantu keputusan dibuat dengan mudah dan juga tepat. Apabila kita melakukan pengucapan awam, ia dapat memberi semangat kepada pihak audiens dalam melakukan sesuatu tindakan. Komunikasi melalui media massa pula. Poin yang pertama adalah memenuhi keinginan untuk mengetahui. Manusia mempunyai sifat ingin tahu. Tujuannya adalah untuk memuaskan diri daripada apa yang diketahui. Poin yang kedua adalah menjauhi realiti. Ia dapat meringankan ketegangan, membangkitkan semangat atau mengurangkan tekanan emosi pada diri kita. Poin yang ketiga, ia dapat mengelak dan mengasingkan diri. Dalam keadaan tertentu, seseorang individu akan menggunakan media untuk mengasingkan diri atau mengelak daripada terpaksa berkomunikasi dengan seseorang.
Yang terakhir adalah bersosial. Seseorang dapat berinteraksi dan juga memberi idea tentang sesuatu perkara yang akan berlaku. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Harith yang telah memberikan penjelasan yang amat jelas tadi. Seterusnya, saya Nur Syazwani Ilana akan menerangkan tentang halangan-halangan komunikasi dan juga cara untuk mengatasinya. Terdapat 4 halangan komunikasi iaitu halangan psikologikal, halangan sosiologikal, halangan sinematik dan juga halangan fizikal. Baiklah, halangan psikologikal. Kewujudannya disebabkan tanggapan yang berbeza antara penghantar dan juga penerima mesej. Dan perbezaan tanggapan ini wujud disebabkan penghantar dan juga penerima mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman hidup yang berbeza. Seperti yang anda dapat lihat di sini, saya sertakan contoh. Encik Malik, seorang eksekutif pentadbiran, telah dipindahkan dari Jabatan Keuangan ke Jabatan Sumber Manusia kerana pihak pengurusan syarikat berpendapat beliau yang mempunyai pengalaman luas dapat membantu Jabatan Sumber Manusia untuk meningkatkan kualiti pentadbiran. Jika Encik Malik menganggap pertukarannya bersifat dendaan, mungkin beliau tidak dapat menerima pertukaran jawatan tersebut. Baiklah, cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, penyampai hendaklah menyampaikan maklumat dengan jelas supaya penerima tidak salah faham. Yang kedua, penerima maklumat hendaklah mendengar apa yang disampaikan oleh penyampai dengan teliti dan bertanya jika ada perkara yang tidak dipahami. Contohnya, Encik Malik boleh bertanya kepada pihak pengurusan masyarakat atas sebab apa dia ditukarkan kepada Jabatan Sumber Manusia. Dan pihak pengurusan syarikat hendaklah menerangkan sejelas-jelasnya kepada Encik Malik agar beliau tidak salah faham. Seterusnya, halangan sosiologikal. Disebabkan wujudnya perbezaan dari segi persekitaran budaya dan sosial seperti perbezaan umur, bangsa dan juga jantina. Seterusnya, cara percakapan berbeza antara seorang individu yang tinggal di bandar dan di kampung. Contohnya, penduduk kampung gagal memahami maklumat tentang penyakit berbahaya yang disampaikan oleh seorang doktor kerana perbezaan sosial dan budaya. Cara untuk mengatasinya adalah dengan doktor tersebut hendaklah menerangkan kepada penduduk kampung dengan menggunakan bahasa atau perkataan yang mudah difahami seperti memberi contoh situasi atau gambaran. Ini akan memudahkan penduduk kampung untuk memahaminya. Seterusnya adalah halangan sinematik. Halangan sinematik ini disebabkan oleh penggunaan perkataan yang mempunyai banyak makna. Kesannya, penerima mungkin menerima maksud yang berbeza. Ini akan menyebabkan keadaan di mana sesuatu perkataan disalah tafsir oleh penerima maklumat. Contohnya, perkataan yang berada membawa maksud mempunyai kemampuan atau ada di lokasi berkenaan. Dan cara untuk mengatasinya adalah penyampai hendaklah menggunakan bahasa atau perkataan yang mudah difahami oleh penerima. Baiklah, halangan yang seterusnya adalah halangan fizikal. Halangan fizikal disebabkan oleh gangguan yang berlaku secara langsung atau nyata semasa proses komunikasi berlaku. Ini menyebabkan maklumat yang disampaikan menjadi kurang jelas atau tidak diterima sepenuhnya. Contohnya adalah bunyi bising, bau busuk dan juga keadaan bilik yang terlalu panas atau terlalu sejuk. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah pindah ke tempat yang kedap bunyi atau yang tiada ramai orang. Yang kedua, buka tingkap supaya udara dapat masuk dan hilangkan bau busuk. Yang ketiga adalah pindah ke tempat yang selesa untuk diduduki. Baiklah, seterusnya kesimpulan. Kesimpulannya, proses komunikasi adalah satu proses pertukaran maklumat antara dua atau lebih pihak. Terdapat beberapa halangan yang mampu mencecaskan proses komunikasi ini daripada berlangsung dengan secara efektif. Namun begitu, ia dapat dikurangkan sekiranya penyampai dan penerima maklumat memahami peranan dan tugas masing-masing. Justru itu, segala kelemahan dalam asas komunikasi ini hendaklah diberi perhatian yang sewajarnya agar asas komunikasi itu dapat diperkukuhkan lagi dan proses komunikasi dapat dijalankan dengan lebih efektif. Sekian, terima kasih.